Salam sejahtera, Anda bersama saya Salvinus Saribun untuk berita Borneo TV malam ini. Kita ke laporan perkembangan COVID-19 di Sabah hari ini. Selepas mencatatkan penurunan selama 2 hari berturut-turut, kes positif baru COVID-19 di Sabah kembali meningkat dengan 310 kes dilaporkan hari ini berbanding 229 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 29,577 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 2 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. Kedua-dua kes kematian dilaporkan di Hospital Duchess of Kent, Sandakan, membabitkan lelaki berusia 64 tahun dan 79 tahun. Jumlah kumulatif kes kematian di Sabah kini 216. Hari ini, 408 pesakit telah sembuh manakala 2,139 pesakit sedang menerima rawatan. 3 kluster baru turut dilaporkan di Sabah, iaitu kluster perdana 6 Lahadatu yang berpunca daripada saringan kontak rapat dan rakan sekerja di sebuah pasaraya dengan jumlah kumulatif 25 kes positif. Satu lagi kluster ialah kluster Jalan Kilang juga di Lahadatu dengan jumlah kumulatif 24 kes positif. Manakala kluster Jalan Kubota Tawau mencatatkan 14 kes positif setakat ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, semakan bantuan prihatin COVID-19 di Sabah kini boleh dibuat melalui portal dan talian yang disediakan oleh kerajaan negeri bagi memudahkan proses semakan status permohonan. Kerajaan Sabah menyediakan peruntukan 160 juta ringgit bagi membantu golongan sasar dari pelbagai sektor yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Setakat ini, 265,729 bakul makanan telah diagihkan. Projek naik taraf Jalan Terian Penampang dijadual dilaksanakan pada November tahun hadapan. Projek naik taraf Jalan Terian Penampang dengan kos 102 juta ringgit yang telah diluluskan di bawah Rolling Plan ke-4, Rancangan Malaysia ke-11 dijadual dilaksanakan pada November 2021. Kementerian Pembangunan Luar Bandar melalui jawapan bertulis yang dipaparkan di laman rasmi Parlimen memaklumkan status projek berkenaan kini di peringkat lantikan perunding. Ia melibatkan skop naik taraf jalan sepanjang 17 km. Kementerian Pembangunan Luar Bandar menjawab soalan Datuk Ignatius Darrell Liking, warisan Penampang, yang ingin tahu status projek berkenaan. Sementara itu, Kementerian Pendidikan dalam jawapan bertulisnya memaklumkan kerajaan telah meluluskan 13 projek pembinaan sekolah baru dan 237 projek menaik taraf dan pembangunan semula sekolah yang mempunyai bangunan daib dalam Rancangan Malaysia ke-11. Bagi projek pembinaan sekolah baru, sebanyak 3 sekolah berada pada fasa pembinaan dan 10 sekolah lagi berada pada fasa prabina sehingga 6 November lalu. Menurut kementerian itu, bagi projek menaik taraf dan pembangunan semula sekolah yang mempunyai bangunan daif, sebanyak 150 sekolah telah siap, 22 sekolah masih dalam pembinaan dan baki sebanyak 65 sekolah masih dalam fasa prabina. Maklumat itu bagi menjawab soalan Datuk Muhammad Aziz Jaman, warisan Sepangar, yang ingin mendapat pencerahan mengenai jumlah sekolah baru yang dibina dan sekolah daib di Sabah yang ditambah baik di bawah Rancangan Malaysia ke-11 yang telah siap dan dibaiki sepenuhnya berbanding jumlah asal yang dirancang. Kementerian Pendidikan turut memaklumkan sentiasa memberi perhatian kepada usaha menyediakan fasiliti bangunan dan kemudahan sekolah yang dapat berfungsi dengan baik.
Ia bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran di sekolah dapat dilaksanakan dalam keadaan selamat dan selesa. Semen Industri Sabah mampu menjana pendapatan dan membantu pertumbuhan semula ekonomi Sabah. Pengerusi Semen Industri Sabah Sendirian Berhad, Datuk Japlin Hakim berhasrat menjadikan syarikat itu sebagai sebuah syarikat milik kerajaan yang mampu menjana pendapatan signifikan dan membantu pertumbuhan semula ekonomi negeri selepas pandemik COVID-19. Visinya mahu menjadikan syarikat tersebut sebagai sebuah syarikat yang dapat menambahkan lagi skala operasi, produksi sekaligus membawa kemajuan dari segi pendapatan kepada syarikat. Katanya, semen adalah sumber asas yang digunakan dalam industri pembinaan dan pembangunan. Sehubungan itu, beliau berharap supaya dapat membesarkan operasi Sabah Semen Industries supaya Sabah tidak mempunyai sebarang masalah bekalan semen. Japlin berkata demikian semasa lawatan dan taklimat Sabah Semen Industries di Sepanggar semalam. Pemilik drone di Sabah perlu mendapatkan permit sebelum menerbangkan drone di kawasan tertentu. Peminat maupun pemilik drone di Sabah perlu mendapatkan permit kelulusan daripada pihak berkaitan sebelum menerbangkan drone di kawasan tertentu. Memberi peringatan itu, Komander Pasukan Gerakan Udara PGU Sabah ACP Ahmad Lokman Abdul Hadi berkata, pemilik perlu mendapat kebenaran daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Selepas mendapat kebenaran, mereka juga perlu permit daripada pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM. Setakat ini, PGU menjalankan pemantauan sekiranya ada menerima laporan drone menceroboh kawasan larangan. Ahmad Lokman berkata, sebelum ini PGU pernah menerima laporan bahawa terdapat drone lain telah menceroboh kawasan kediaman orang kenamaan. Bagi menghalang kejadian itu berulang, unit drone PGU Sabah telah dibekalkan sebuah alat jammer yang berfungsi menyahaktifkan drone lain yang diterbangkan di kawasan yang dilarang. Menerbangkan drone tanpa permit adalah salah mengikut Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam Malaysia 2016 atau MCAR 2016. Kesalahan mengendalikan drone tanpa kebenaran boleh dikenakan denda minimum RM50,000 atau 3 tahun penjara atau kedua-dua sekali bagi individu. Manakala denda maksimum RM100,000 untuk badan korporat. Ahmad Lokman berkata antara kawasan yang dilarang termasuk di kawasan PGU Sabah dan drone tidak akan berfungsi meskipun diterbangkan di kawasan berkenaan. Beliau berkata, ketika ini, unit drone PGU Sabah mempunyai 4 jenis drone yang turut digunakan untuk memantau pematuhan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di negeri ini. Ahmad Lokman berkata, sehingga kini lebih 50 operasi COVID-19 telah dijalankan unit drone itu sejak ia ditubuhkan pada Mac lalu. Ia termasuk membantu Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu, Tuaran dan Papar memantau kawasan daerah berkenaan. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salvinus Saribon.